Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang saya hormati Tuan Imam Ustaz Burhan, Presiden Kuasa Masjid Al-Ghafur, Pada Lati Kangan Perlis, tuan-tuan puan-puan Allah sekalian. Pertama sekali marilah sama-sama kita manjatkan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana limpah kurnianya, dengan rahmatnya dia beri masa kepada kita, dia beri tenaga, dia beri kesihatan, juga kesempatan pada pagi ini dapat sama-sama kita hadir untuk sama-sama kita solat subuh berjemaah, dan dapat sama-sama kita sambung kuliah mingguan kita, iaitu kuliah subuh mingguan setiap hari Selasa insya-Allah. Pada hari ini tuan-tuan kita akan sambung tajuk akhir bab jumpa barang ni. Fik jumpa barang ni, apakah kaitannya, apakah betul larangan yang Nabi beritahu berkaitan dengan jumpa barang ni. Tajuk ini berkaitan dengan larangan memerah susu haiwan ternak milik orang lain tanpa izinnya. Cerita dia kita hari ni, kita pergi jalan-jalan, jumpa kambing, lembu ke apa, orang punya, kita pergi perah susu dia sebagainya. Macam mana Nabi larang ni? Tak boleh buat lagu tu. Apa sebab dia? Dah bukan milik kita. Cuma sekali ada pula boleh kita minum. Macam mana pula keadaan dia? Yang ni Nabi larang, tapi ada ketikanya Nabi membenarkan. Macam mana Nabi benar pula? Yang Nabi larang sebab apa? Yang Nabi benar sebab apa, tuan? Itu tajuk kita hari ini. Sebelum saya nak pergi ke tajuk kita hari ini, kita akan tengok sikit, tuan, berkaitan dengan doa yang terbaik. Kita berdoa hari-hari. Tadi semayang pun dalam sujud berdoa, sebelum bagi salam berdoa, lepas semayang bagi salam wirid sebagainya, tambah lagi angkat tangan berdoa. Mungkin berkit malam tahajud, malam berdoa lagi, doa atas kereta berdoa lagi. Ini doa ni tak mana-mana pun boleh. Tapi apa Nabi ajak kita ni tentang doa yang terbaik. Dalam banyak-banyak doa ni, apakah doa-doa yang terbaik Nabi ajak kita, tuan-tuan? In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-201, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang hamba-hambanya yang terpilih, hamba-hambanya yang istimewa, yang memiliki ekspektasi besar akan akhirat. Allah berfirman tentang mereka. Okey, dalam surah Al-Baqarah ayat 201, nanti tuan balik nanti kat rumah nanti cuba buka Al-Quran tu tafsir. Al-Baqarah ayat 201. Apa Allah sebut, tuan? Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Dalam ayat itu sebut wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Apabila doa itu baca dalam semayang tu, rabbana atina fid dunya hasanah ni Allah sebut dalam Quran. Surah mana? Al-Baqarah ayat 201. Lepas ni kan boleh tengok balik apa cerita tentang ayat ni. Dan di antara mereka ada yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Rabb kami, berikan kepada kami hasan, kebaikan atau anugerah di dunia, demikian pula di akhirat. Jadi kita baca doa yang pertama tu, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah Tuhanku, bagilah aku ni Rabbana atina fid dunya hasanah, selamat dunia, bahagia dunia. Bahagia apa tu? Untung dunia. Itu kita minta. Dan wa fil akhirati hasanah, akhirat pun selamat, akhirat pun bahagia. Dan lindungi kami dari azab neraka. Jadi yang last sekali, wa qina azabannar, dan jauh api neraka. Di doa tuan-tuan ada 3 bab, 3 benda yang kita minta pada Allah. Ini adalah doa yang paling banyak diucapkan oleh Rasulullah SAW, sebagaimana dikisahkan oleh Anas bin Malik dalam Sahih Al-Bukhari. Jadi doa ni tuan, rupa-rupanya Nabi rajin baca, Nabi rajin sebut, Nabi rajin melazimi doa ni. Dan Anas sebut apa tu? Anas Malik dengar Nabi rajin baca doa ni. Rasulullah banyak sekali berdoa dengan doa ini. Doa yang sangat ringkas namun menghimpun semua kebaikan baik di dunia maupun di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah.
Hasanah di dunia, semua kebaikan yang diharapkan oleh seorang hamba. Jadi kebahagiaan apa? Kebahagiaan dunia. Tuan-tuan hari ni apa? Nak niat apa-apa? Bagi padi benih elok ni pokok apa tu ni apa ni sawah tuan-tuan tu bendang tuan-tuan nak bagi ayak masuk ni dah ada apa dah tanam dah apa pi menyulam sebagainya contohlah. Jadi nak jadi baik ni harum manis pun berapa dah 3 keluk ni. Duk racun elok kan. Buh baja ni pula kerja kedai kedai runcit ke 2 3 4 kedai ada. Contohnya kerja pejabat ke kerja apa kan kita buat tuan-tuan. Kita doa kebahagiaan dunia. Kan sihat badan kita, sihat tu badan kita, anak sihat, kan apa nak pergi hajat kita bila dapat. Itu kebahagiaan dunia kan. Baik itu kesehatan, rumah, kendaraan, keluarga, kebaikan dan keberkahan umur, semua kebaikan yang ada di dunia yang diinginkan oleh hamba. Jadi apa yang kita mahu kat dunia ni tuan, Allah bagi, Allah penuhi, Allah kabulkan. Sebab apa? Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah Tuhanku, bagilah aku keuntungan dunia, keselamatan dunia, kebahagiaan dunia. Dan hasanah, kebaikan-kebaikan yang ada kat dunia ni, semua kebaikan. Jadi itu doa yang pertama. Tercakup dalam doa yang mulia ini. Kemudian semua kebaikan di akhirat, baik itu kemudahan dalam hisab, lindungan Allah di bawah naungan arasy-Nya, ketika semua manusia tenggelam dalam keringatnya, berada di bawah terik panas matahari pada mahsyar kelak. Jadi dekat akhirat pula kita nak bahagia juga. Selamat dunia, selamat akhirat. Dunia untung, akhirat pun untung. Akhirat nanti dibangkit pada mahsyar yang mana peluh kita ni macam jenis ada takat lutut, takat pinggang, takat bau, takat hidung, bahkan tenggelam pun ada. Apa bayangkan tuan? Macam mana pula matahari ni sejengkal di atas kepala. Itu suasana di hari akhirat tuan. Macam mana sirat pula beratak berduyuk ramai orang nak kena hitung pula amalan soleh kita, amalan buruk kita. Mudah tuan. Jadi kita minta bahagia dunia, bahagia akhirat. Kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala dalam hisab, kemudahan ketika menyeberangi sirat, dan hasanah yang terbesar adalah dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa dia? Dunia kita selamat, akhirat selamat, syurga tempat kita. Jadi doa tadi walaupun pendek, simple, tapi dia mengandungi maksud yang sangat besar. Karena siapa yang tercegah dari atau terhalangi dari pintu surga Allah Subhanahu wa taala, sungguh dia terhalangi dari semua kebaikan yang ada di akhirat kelak. Kalau akhirat kita tak bahagia, tak berjaya, tak guna tuan. Sebab kita naklah ni bahagia dunia, bahagia akhirat. Untung dunia, untung akhirat. Untung dapat nikmat dekat dunia kita ni, nak buat apa pun boleh, rezeki sebagainya. Akhirat pun selamat tuan. Setengah orang dunia selamat, dia kecoh nak kecoh sini, untung dunia. Tapi berjaya akhirat pasti akan kena tuan. Dalam kelanjutan doa yang waqina adzabannar, kata para ulama, mengandung makna agar kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, agar sedikit pun kulit kita atau jasad kita tidak tersentuh oleh api neraka. Ini pun yang paling lagi besar. Sebab apa? Tadi selamat dunia, selamat akhirat, kita jauh api neraka. Jadi kan kita tak mahu kita ni ada juga kita ni tempiah kena api neraka. Walaupun sat tak mau sikit pun tuan. Sebab apa? Kita nak masuk syurga tu. Tak mau lagu yang mana yang susah ni pi celup dalam neraka dulu baru masuk syurga. Tak mau. Kita naklah ni akhirat ke syurga tu. Karena akan ada di antara orang-orang mukmin yang membawa dosa-dosa besar, timbangan amal keburukan yang lebih berat daripada timbangan amal kebajikannya. Akan ada di antara mereka yang lebih dulu dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka dikeluarkan dari neraka tersebut dengan syafaat Rasulullah SAW, atau dengan kasih sayang Allah, dengan rahmat Allah. Namun waqina adzabannar mengandung makna agar sedikit pun kita tidak dimasukkan ke dalam neraka. Jadi ada juga orang yang Islam kita ni, dia mana? Awalnya ke neraka dulu, dihumbang dalam neraka, lepas tu baru Allah ambil balik dia ni kan, masuk ke dalam syurga. Kita tak mahu tu. Kita naklah ni kita ke syurga tu. Jika kita syirik pada Allah, kita percaya benda benda karut, khurafat, kan, tikan nombor ekor sebenarnya, jumpa tok bomoh, tok pawang sebenarnya, itu syirik. Syirik tuan, dosa ni tak ada chance ke syurga. Ke neraka tu tempat dia tuan. Dia duduk sana selama-lamanya. Sebab apa? Dosa syirik Allah katakan ampun. Kecuali kita bertaubat, Allah akan ampun sebelum mati. Dah mati baru nak bertaubat, tak ada orang tuan. Itu tentang dosa syirik.
Tapi dosa besar, jahat, apa semua ni, walaupun besar mana dosa pun, setinggi gunung pun, tapi kalau Allah nak ampun, Allah ampun, tuan. Itu dosa selain syirik. Kena ingat, tuan. Kalau syirik tu ada, hilangkan dalam diri kita, tuan. Artinya kita langsung dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekaligus doa yang mulia ini telah mengajarkan kepada kita bahwasanya meminta kebaikan di dunia bukanlah perkara yang tercela. Boleh bagi seseorang untuk meminta kebaikan di dunia, tapi jangan sampai dia melupakan kebaikan di akhirat kelak, karena itu adalah yang paling utama. Seorang kita ni minta bahagia dunia, selamat dunia, kaya semuanya, sihat ibadat sebagainya, tapi tak beribadah kepada Allah. Untung dunia saja, boleh dunia, tapi akhirat dia ghalib, dia lupa. Tak mahu. Kita nak lah ni, dunia kita sihat, dunia kita bahagia, dunia kita senang, dunia kita ni bahagia sebenarnya ni, dan akhirat lebih-lebih lagi. Duk dunia sihat tu kan, 60-70. Tapi yang lebih itu alhamdulillah, yang kurang tu Allah sayang. Tapi duk akhirat itu selama-lamanya. Duk selama-lamanya. Bila? Sampai habis. Hujung. Tak ada penghujung dia. Itu namanya akhirat, tuan. Anas bin Malik ketika mendapatkan ilmu tentang doa ini adalah doa yang juga paling banyak beliau ucapkan. Karena kalau beliau mengetahui bahwasanya ini adalah doa yang paling banyak diucapkan oleh Rasulullah SAW, beliau pun mengamalkan hal yang sama. Beliau banyak sekali berdoa dengan doa ini. Anas bin Malik dia amalkan doa ni sebab apa? Nabi rajin baca. Kita pun boleh lepas semayang tambah doa ni. Ketika semayang pun boleh selit doa ni. Ketika bagi tahajud silakan. Duduk sajalah pun boleh. Tak mana nak bubuh, awal boleh doa kita, tengah pun boleh, hujung pun boleh. Tak mana-mana pun boleh. Sekarang kita ni duk baca doa ni, buh hujung. Dia minta, selit doa ni lah pun boleh. Dan minta ni awal pun boleh, buh tengah pun boleh. Sebab Nabi tak habang nak buh tak mana doa ni. Jadi dalam doa kita selit doa ni. Mungkin awal tu minta padi elok, menega elok, anak nak mengaji ni, rezeki kita bagi sihat badan semua ni, dah kali tutup dengan doa ni. Sebab doa ni tak baca doa lain pun kan, baca doa ni pun dah cukup dah. Selamat dunia, selamat akhirat, jauh api neraka. Apa lagi tu kan? Dunia boleh semua belaka, akhirat boleh semua belaka, api neraka jauh, syurga kan. Jadi dia ni, doa ni bagi ibu segala doa kan. Jadi kita boleh selit doa ni dalam doa-doa kita. Okey, ni tajuk minggu lepas kan. Kita ingat balik, ulang kaji larangan memungut barangan tercicih hilang milik penduduk Mekah ataupun jemaah haji. Kita pergi buat haji, pergi buat umrah, jumpa barang. Macam mana Nabi ajak kita, boleh tak boleh ambil. Dalam dalil ni Nabi larang kan. Sebab apa ni dalil dia? Dari Abdul Rahman bin Utsman Al-Taimi radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, iaitu melarang memungut barang jemaah haji. Nabi larang kita ni ambil barang jemaah haji. Pergi buat haji, duduk dalam kemah tu, Mina tu, ada barang kau kita hilang ni, jam ke apa ke, kita ambil buat harta kita. Tak boleh tuan, haram tuan. Sama kan di Malaysia ni pun tak mana-mana pun haram. Tapi di Mekah ni lebih-lebih lagi tuan. Itu hadis Muslim. Yang kedua pula dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yang berkata, telah bersabda Rasulullah SAW pada Fathul Mekah, pembukaan kota Mekah, sesungguhnya Allah telah memuliakan negeri ini, tidak boleh dicabut durinya. Pergi kat Mekah kan, nak cabut duri pun tak boleh kan. Kemudian diburu binatangnya, tak boleh kita buru binatang. Kalau lembu, kambing, ayam, itik tu makanan ternakan, boleh makan, boleh sembelih. Ni buru apa ni? Binatang buruan ni apa? Rusa, kijang, apa-apa binatang yang jenis-jenis tu pelanduk ke, kalau ada di sana kita pergi buru, tak boleh di tanah Mekah ni. Dan dipungut barang yang tercicir. Ketiga, tak boleh kita ambil barang yang jumpa di dalamnya kecuali bagi orang yang ingin umum. Oh, jumpa jam, jumpa apa tu beg duit, jumpa apa beg apa ni, jumpa macam-macam. Itu kalau kita nak ambil, nak umum, siapa hilang ni menjumpa saya, itu boleh. Tapi kalau nak ambil tu, nak buat harta, nak buat ni, tak boleh tuan. Sebab apa Nabi larang tuan. Hadis Bukhari sahih tuan. Jadi ni cerita kita minggu lepas. Okey, tapi lagi kita sikit lagi. 5 amalan yang meringankan mayat. Macam mana pula tuan, kita ni bila kita meninggal tuan, apa benda yang menyebabkan mayat tu ringan? Bukan mayat angkat kurih tu, bukan. Apa yang memudahkan si mayat ni? Ada 5 benda yang memudahkan atau meringankan si mati. Banyak orang bingung, panik saat ditinggalkan.
oleh salah satu keluarganya meninggal dunia. Oleh karena itu ada 5 perkara yang harus kita selesaikan. Okey, ada berapa perkara? 5 perkara, 5 benda. Bila kita meninggal tuan, adik-beradik ke, mak ayah ke, kakak adik ke, ada 5 perkara yang kita kena tengok balik Ketika kita mendapati famili kita meninggal dunia. Yang pertama adalah berdoa dan istighfar setiap saat dan setiap keadaan. Kalau kita meninggal mak, meninggal ayah, meninggal adik, meninggal abang ke, apa kerja buat kita? Rajin berdoa pada mereka. Istighfar tuan. Sebab apa? Ini boleh bantu mereka. Doa kita tuan, istighfar kita sampai pada si mati. Terutama tuan, kita ni yang ada hubungan kerabat ni. Kalau mak kita yang kita istighfar pada mereka. Sebab apa tuan? Ada dalil tuan. Bangkit mak ayah di akhirat nanti, ya Allah, mana dosa-dosa aku yang lama ni hilang habis ni. Bahkan pahala pula ada ni. Dia tahu tu sebab apa? Dia tahu dulu dunia ni ibadah tak tahu mana pun, dosa tu banyak. Tapi bila bangkit akhirat nanti, dosa tak ada, pahala pula tambah. Lupakan engkau ada anak, dia rajin istighfar pada kau. Istighfar kita ni tuan-tuan sampai pada mak ayah kita tuan. Bahkan buang dosa, bagi pahala tuan. Bayangkan, power tak powernya istighfar tuan. Kalau boleh tuan, kita perlukan istighfar ni untuk mak ayah kita pun tempiah tuan. Kita belajar hari itu ni. Istighfar penyebab hujan turun lebat. Istighfar penyebab Allah bagi rezeki pada harta kita. Mungkin tak ada anak, Allah bagi anak. Mungkin tanaman kita Allah bagi segar bugar sebagainya. Jadi istighfar ni kuat tuan. Tidak hanya waktu-waktu tertentu saja. Bahkan ketika Rasulullah SAW mengatakan doanya seorang Muslim kepada saudaranya di kejauhan gaib, terutama gaib di alam kubur, alam akhirat, sangat dikabulkan Allah. Nampak doa kita ni, teman kita, sahabat kita, jadi kaum kerabat, keluarga kita. Doa dengan saudara-saudara pun sama juga. Yang mana di alam ghaib ni mana? Alam kubur, alam barzakh ni. Yang mana sangat dikabulkan Allah. Allah terima. Bahasa perli kita masih tuan. Sangat dikabulkan Allah. Di kepalanya Allah utus malaikat setiap mendoakan saudaranya kebaikan. Malaikat mengatakan amin dan kamu mendapatkan sepadan dengannya. Nampak tuan, dapat amin. Apa yang kita doa pada ayah kita, mak kita, abang kita, adik-beradik kita, kawan kita ke sebagainya, ditempiah maka kita balik tuan. Doa kebaikan pada mereka, kita pun dapat kebaikan sama tuan. Jadi macam mana? Dia boleh cermin. Doa pantun balik tuan. Dia pun boleh, kita pun boleh. Jadi itu yang kita jangan kedekut berdoa ni. Lalu yang kedua, membayar hutang-hutangnya. Yang kedua ni, kalau ada hutang-hutang, hutang ni kita bayar hutang dia. Kalau dia ada duit sebagainya, kita gunakan duit yang ada tu, kita bayar hutang, baru kita faraid harta dia. Baru kita bahagi harta dia, itu ia. Jadi kalau dia pun duit tak ada sebagainya, kalau kita ada kemampuan, kita tolong bayar kat dia. Kalau tak bayar kat dia tuan, dia tersangkut tuan. Pada saat Rasulullah SAW ingin menyolatkan jenazah, ketika Rasulullah SAW ingin takbir, Jibril datang menghabarkan bahawa sang mayit tersebut memiliki utang 2 dinar. Kita bicara dulu di dalil. Orang pertama, Nabi kata ada hutang, tak ada hutang dan sebagainya. Jadi semayang jenazah dia. Yang kedua pula ada hutang tak? Harta ada tak? Harta. Lepas tu ada, hutang ada tak? Ada, tapi boleh bayar tadi. Nabi semayang. Yang ketiga ni, hutang ada, harta tak ada. Nabi tak mau semayang. Sahabat kata apa? Ya Rasulullah, aku tolong bayar hutang dia. Baru Nabi semayang tuan. Nampak tuan? Kita tuan kena berhenti hutang ni. Tu kat dunia tuan, akhirat lagi sangkut tuan. Maka Rasulullah mundur dan tidak jadi mensolatkannya. Dia duduk belakang, tak jadi solat jenazah tadi. Akhirnya Abu Qatadah mengatakan, ya Rasulullah, 2 dinar saya yang menanggungnya. Sahabat Nabi Abu Qatadah kata, ya Rasulullah, engkau semayanglah jenazah si fulan ini, aku bayar hutang dia 2 dinar. Akhirnya Rasulullah menyolatkan. Nampak bila berhutang tuan, Nabi reda tuan, Nabi tak semayang orang berhutang ni. Kita pun janganlah lagu tu Ustaz tanya dulu, dia ada hutang. Kalau kita ni semayang lah semua orang. Tapi nampak kata sampai tahu tu sekali, tengok teliti balik sampai tahu tu tengok. Kalau tu tuan, hutang ni penting. Sebab hutang ni dibawa mati, sangkut tuan. Benda lain, ya, dengan Allah tuan,
Allah akan bagi halal, Allah akan ampun. Allah buat itu dengan Tuhan kita. Tapi dengan manusia ni lagi tak clear tuan-tuan. Dia tarik dekat dunia ni tak clear, akhirat dia cari jumpa tuan. Dia minta hak-hak dia balik. Sebab apa? Dia sendiri pun kala. Dia sendiri pun tak cukup. Dia cari siapa yang berhutang kat dia. Sebab apa? Nak tambah amal soleh dia. Tentu duit tak laku dah, harta benda tuan. Yang ketiga, kita tunaikan nazarnya. Pokok dia ada nazar tuan, kita boleh tunaikan nazar dia. Termasuk nazar-nazar yang kaitannya dengan materi. Ibadah seperti puasa, umrah, haji dan yang lainnya. Kalau dia niat nak apa, haji, umrah ke apa, kita boleh tolong buat haji kat dia sebagainya. Apa, harta ke apakah, nak wakaf ke, nak wasiat ke apakah. Kalau iya, kita boleh bantu dia. Karena Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang nazar ingin mentaati Allah, hendaknya mentaatinya. Kalau nazar dia nak taati Allah, nak sembahyang, apa tu, nak puasa, nak berhaji sebagainya. Kalau ni kita kena tunaikan. Sebab apa? Mentaati Allah tadi, hadis Bukhari. Tapi sebaiknya nazar itu tidak dilakukan, karena kata Rasulullah SAW, kalau orang tanya pula, bagus tak nazar ni? Sebelum mungkin tak payah nazar. Oh, nazar ni tuan-tuan minta kepada Allah, kalau dapat baru nak buat lagi. Allah bagi baru nak balas balik. Jadi bila contohnya macam apa? Kita ni nak balasan baru nak buat. Nak apa-apa ganjaran baru nak buat. Nampak tuan? Sebelum mungkin tak. Sebab apa? Iman ni ada banyak jenis. Pertama, dia takut neraka, dia beriman. Kedua pula, apa tu, dia nak pahala masuk syurga, beriman. Itu yang kedua. Yang ketiga ni, Allah nak bagi ke apa ke, itu hak Allah, aku buat kerana Allah Ta'ala. Itu iman yang paling besar ke dia tuan. Kerana Allah Ta'ala tuan. Sebab apa? Tak takut neraka, tak takut balas nak syurga ke apa, itu hak Allah. Tapi kita nak ni kerana Allah suruh, Allah buat, kita cinta Allah. Itu sebaik-baiknya iman tuan. Ya tuan, orang yang nazar ni kalau boleh tu tak perlulah nazar. Sebab apa? Dia nak apa-apa hajat, anak perisa, sembelih lembu. Nak buat dapat lagu ni, padi dapat 2 tan, baru nak buat kambing sekor contoh. Nampak? Dia ikat benda tu. Boleh tak? Boleh nazar. Tapi kalau ditanya Nabi kata balik, ni dari Nabi kata apa? nazar itu tidak membawa suatu kebaikan. Nazar itu tak bawa suatu kebaikan. Itu hanya dikeluarkan dari orang bakhil saja. Orang bakhil saja, orang kedekut saja. Nak semayang lebih tak mau, nak puasa lebih tak mau, nak ibadah apa zakat ke apa tak mau. Dapat lagu ni baru nak buat. Macam tu lah lebih kurang. Dia nak balasan, untung ke baru nak buat. Kalau tak untung, tak buat. Itu dia punya retitan daripada nazar tadi. Sepatutnya nazar ni kita kurangkan dah. Yang keempat adalah amal anak soleh. Yang keempat pula ni amal soleh. Anak-anak soleh kita yang mendoakan kita, yang buat ibadah kita sampai pada kita. Anak soleh merupakan suatu karunia. Sampai Rasulullah mengatakan, janganlah di antara kalian enggan punya anak. Jika di antara kalian meninggal dunia, tidak punya anak, terputus namanya. Nampak tuan, ni nasab lah. Kalau kita ni tak ada anak, tak ada waris, mai datang kita, habis. Berikut Ahmad bin Abu bin Soleh bin apa, ni kata. Mai datang kita, tak ada anak lah tuan. Contoh. Kalau tuan, kita doa tuan, kita ada waris. Cuma rezeki Allah bagi tak bagi, itu nombor 2 pula. Tapi tak, niat memang tak mahu ada anak. Jangan tuan. Sebab anak ni, satu, tambung warisan kita. Yang kedua tuan, dia bantu kita akhirat tuan. Adapun yang kelima, amal jariah yang dilakukan sang mayit selama masih hidup. Jadi kalau kita buat amal soleh, ada amal jariah ni, sedekah RM1, RM2 tabung kita, mai apa, hari Jumaat RM10 kata, mai bulan puasa lagi, mai bagi sedekah zakat sebenarnya. Semua tu akan sampai pada kita di hari kiamat tuan. Benda tu yang sampai, apa yang pasti sampai. Rasulullah SAW menegaskan, jika anak Adam meninggal dunia, terputus usahanya kecuali 3. Yang pertama adalah amal jariah. Lalu yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, anak soleh yang mendoakan sang orang tua. Jadi amal jariah tadi itu penting. Sekupang 2 pembagilah tuan. Ada sikit, cara sikit. Ada banyak, cara banyak. Itu tuan. Ilmu yang manfaat, ilmu apa-apa saja. Ilmu bendang ke, ilmu tukang ke, ilmu repair kereta ke, ilmu buat apa-apa, rumah ke, apa ke, paik ke, apa ke. Benda itu manfaat, kita dapat saham-saham ajar orang. Ataupun anak kita yang soleh, dia doa kat kita, ibadah dia sebagainya, dapat kat kita juga. Hadis Muslim. Ini tentang 5 amalan tadi. Jadi kalau boleh tuan, dia ringan, dia bantu kita si mati ni tuan.
Okey, tajuk kita kali ni tuan-tuan. Larangan memerah susu haiwan ternak milik orang lain tanpa izinnya. Macam mana cerita dia? Perah susu tapi bukan milik kita, milik orang. Macam mana? Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kamu memerah haiwan ternak milik orang lain tanpa seizinnya. Sukakah salah seorang dari kamu bila diambil tempat minumnya lalu dirobek-robek dan diambil isinya? Nabi larang kita jumpa binatang ternakan orang lain, kita pergi ambil susu dia. Mau kita ni harta kita, orang ambil kan, dia robek sebagainya. Sesungguhnya haiwan-haiwan itu menyimpan susu dan makanan untuk pemiliknya. Unta ke, kambing ke, lembu ke, susu yang dia bawa, yang dia ada tu, itu milik tuan dia. Maka janganlah ada orang memerah haiwan ternak milik orang lain kecuali dengan izin dia. Kalau tuan dia bagi sebagainya, boleh kita ambil. Ni dah pakai-pakai nampak tu, tak apa tak ada. Tak suruh tuan, kita pergi ambil. Jangan. Sebab apa? Bukan milik kita, itu milik orang lain. Haram kan. Hadis Bukhari Muslim. Yang kita faham kan, ni kita tahu lah bukan milik kita ambil, berdosa kan. Dari Abu Humaid Al-Sa'idi radhiyallahu bahawa Rasulullah SAW bersabda, tidak halal bagi sesiapa pun mengambil tongkat milik saudaranya sesama Muslim tanpa rela hatinya. Tongkat kan, tu jumpa tongkat tu, beli kat Kangak tu RM10, RM8, RM15, tu jenis lah. Yang kayu yang besi yang mahal sikit RM5. Cuma nak buat tak? Kalau tongkat kita buat pada kayu ni, buat pergi kebun, jumpa kayu dia buat tongkat, free lah. Kita ambil tongkat orang kan, tu pun tak halal dah. Tambah lagi benda yang berharga lagi tu kan. Ini dalil yang pertama. Beliau memperingatkan hal tersebut kerana kerasnya pengharaman Allah terhadap harta orang Muslim, terhadap Muslim yang lain. Harta orang yang kita ambil kan. Harum manis orang ke, harta benda orang ke. Hari itu pun minggu lepas masuk rumah, orang pecah rumah dekat Sandat kan, mulang apa. Ada pecah masuk rumah. Banyak kan. Kalau ni kan main PKP ni orang tak kerja sebenarnya ni. Tapi cerita dia bukan tak kerja lah, ni cerita jenis penagih ke apa baru tu lah cerita dia kan. Habis terdesak kan, tu yang berlaku kan. Okey, kita pergi lagi tu kan. Ni yang kedua, kandungan bab dia, apa dia? Larangan mengambil harta milik orang lain sesama Muslim kecuali dengan seizinnya dan atas relanya hatinya. Tak boleh ambil harta orang tanpa izin dia. Rasulullah SAW mengkhususkan penyebutan susu dan tongkat kerana orang biasa remeh. Alah, segelas susu kira alah tongkat, dia cari lain lah buat. Kita kata lagu tu, dia jumpa kayu kan nak buat kan senang. Ada jalan ni terang tongkat, tak jalan tuan. Harta orang walaupun tongkat tu tak berapa ringgit tuan, bukan milik kita. Yang kita duk rembat, yang kita duk ambil. Kasut selipar pun sama lah. Walaupun lekeh-lekeh kan bukan berapa ringgit. Kasut Jepun tu RM5, RM8, dah kena RM2 pun ada tuan. Tak macam mana pun, tapi bukan milik kita, jangan ambil tuan. Boleh lagi sini sehingga itu menjadi peringatan untuk tidak mengambil harta yang lebih berharga. Kalau selipar, kalau tongkat yang murah yang lekeh pun Nabi tak bagi ambil, tambah harta lain lagi. Kena banyak kan. Al-Baghawi berkata dalam kitab Syarh Sunnah, pendapat inilah yang diamalkan oleh majoriti ulama ahli ilmu, iaitu tidak boleh memerah haiwan ternak milik orang lain kecuali minta izin. Minta izin baru kita ambil. Ini yang kedua. Sebagian ahli ilmu membolehkan secara mutlak memakan dan meminum susunya. Mereka berdalilkan hadis Samurah bin Jundab bahwasanya Rasulullah bersabda, jika salah seorang dari kamu mendatangi haiwan-haiwan ternak, apabila pemiliknya ada, maka mintalah. Kalau kita pergi jumpa ladang kambing, ladang lembu, jumpa tokai dia, jumpa tuan dia, boleh dah nak ambil segelas, nak perah, nak ambil ni, kita boleh ambil. Kita ambil. Jika diizinkan, silalah ambil, silalah perah dan minum. Jika pemiliknya tak ada, PPP tak ada, apa jadi? Maka hendaklah memanggilnya 3 kali. Panggil 3 kali. Jika ada jawapan, maka minta izin. Tuan dia menyium, ni nak minta asap susu ni nak, segelas nak minum, contoh. Lapak ayak ni, lapak daga ni, kan? Kita ambil. Kemudian, jika tidak, tak ada, bagi salam 3 kali. Tak dengar apa, minta izin pun tak ada umur. Apa jadi? Maka hendaklah dia memerah susunya dan minumnya tanpa bawa balik. Dan pukul 8 subuh hari tu, ni nak kena tarik tutup kedai tu. Lapak susu tahun ni kan, kedai kau kita jugalah. Tempat tu ladang kita. Pipi tak ada, 3 kali bagi salam, 3 kali panggil.
Apa boleh? Nabi ajar kalau nak minum, boleh perah minum. Minum apa? Minum saja. Sedap ni. Buh Tupperware tu. Buh dalam apa? Dalam botol buh 3 botol boleh bagi kat cucu anak rumah. Yang 3 botol tadi haram. Yang nak minum dah tu, yang tu boleh. Pasal kita boleh gagah lah. Dah lapar sangat, minum. Sebab apa? Kita panggil, tak ada orang minta. Tak ada orang menyuk, tak ada orang ni. Lagu tu boleh. Ada dalil. Sahih hadis Ahmad Ibn Hibban. Cuma janganlah pula jiran kita ni kedekut sangat, kopi dia, tank dia tak ada lah. Pi rembat. Habis susu dia. Lagu tu dosa lah tu kan. Dia cerita dia, kita pergi mana-mana nanti berjalan musafir, dapat ayak sebenarnya, tak ada apa. Ada apa ladang kambing, ladang lembu ke apa. Bagi salam tak ada orang. Jadi cerita dia, nak minum ni, boleh minum untuk hilang dahaga saja. Nak berbalik, nak pergi lagi no, depan lagi, jauh lagi. Itu kira lain pula. Tu rezeki lain kalau ada. Tak ada, cerita lain. Nampak kita ambil siap-siap. Hadis ini berlaku atas orang yang terpaksa. Terpaksa tu kan, Ibn Sabi, musafir, bukan jiran tepi rumah kita. Itu kita tengok, tank ni tak ada dah. Habis, pasang dah satu gelas. Esok buat pula. Jangan. Itu tak boleh. Berdasarkan apa? Tentang apa tu? Hadis Abdullah bin Ammar tadi. Al-Aish, Rasulullah SAW pernah bertanya tentang kurma yang masih tergantung di dahannya. Buah kurma tergantung ke dahan. Beliau menjawab, siapa saja yang mengambilnya dari kalangan orang yang memerlukannya, maka tidaklah mengapa, asalkan tidak diambil untuk dibawa pulang. Ceritalah, pergi tengok ada rambutan ni, boleh nampak ni kan? Boleh nak makan? Boleh makan lah, 2-3 biji tu bagi lepas. Ni dah, sedap ni. Apa mungkin? Apa tu lekang apa nama kan? Rambutan lekang kan? Apa tu main sekolah pula ni? Balik pula 7 tangkai. Yang berbalik tu haram kan? Nak makan tu boleh. Harum manis bersama lah. Nyentuh kat ni. Boleh nak ambil? Kalau sekadar nak ambil sebiji tu boleh lah gagah. Ni dah, sedap ni. Dia ni tak bagi kat aku pula. Pasang gram ni, ambil 5 biji, 10 biji. Jangan. Yang tu dah haram kan? Itu kan? Pada betul tengok. Siapa yang mengambilnya dari kalangan orang yang memerlukannya, maka tidak mengapa. Diambil asalkan tidak bawa balik pulang. Tentu ia hasan, hadis Abu Daud Tirmizi. Cerita dia. Bagi yang dibolehkan mengambilnya dalam keadaan darurat, maka janganlah ia menyembunyikannya dan janganlah ia bawa pulang, dan tidak ada hukum atasnya. Nampak kalau kita terdesak kan, nak makan tentu je. Jangan bawa balik, jangan dibawa pulang. Wallahu a'lam. Itu cerita tentang waktu jumpa kambing ke lembu ke unta ke sebagainya tadi. Kalau kita musafir, kita boleh ambil. Sekarang tu minum saja. Kalau tuan dia ada, boleh minta. Tuan dia minta, nak minum pun boleh. Kalau tuan dia bagi berbalik pun boleh. Sebab dia izin. Yang ni tak ada siapa di situ. Sekadar nak minum, gagah lagi. Wallahualam. Kita ada tanya apa tu tajuk hari ni berkaitan dengan tak boleh kita apa tu perah susu unta ataupun binatang ternakan ni bila tuan dia tak ada dah. Itu wallahualam. Jadi lepas ni kita tahu cara apa nak buat dia. Cuma dalam minggu depan kita akan sambung tajuk baru berkaitan. Kalau tengok di sini, kalau saya buka balik di sini, tajuk minggu depan kalau okey saya buka ni tajuk jumpa barang. Okey, bab anaya zalim. Cerita bab zalim. Apa zalim ni? Macam-macam kezaliman yang ada. Jadi apa cerita tentang larangan berbuat zalim ni? Apa ancaman bila kita buat zalim? Ada tanya kan untuk hari ni? Saya boleh dekat ni kalau apa? Tuan-tuan, sekian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.